Borak Selebriti kembali minggu ini. Nama saya Dina Nazir. Nama saya Falik. Kenapa tu? Terkejut. Kenapa? Jumpa kamera. Cuba. Saya terkejut jumpa. Okay, Dina tak ingat pertama kali Dina jumpa tetamu kita minggu ni. Okay. Dia memang legend. Kalau kita bercerita tentang drama, filem, nama dia selalu menjadi sebutan. Betul. Okay, tetapi Dina pertama kali berbual dengan dia Okay. waktu kelas, babe. Oh, kelas apa? Waktu saya tengah belajar degree. Lepas tu tiba-tiba yang bagi saya markah yang kita kena present short film tu pada dia. Maksudnya dia juri? Dia juri lah. Juri lah kiranya. Dia bagi markah untuk saya punya short film. Dia bagi markah okey ke? Sikit Babe, ke? dia kata dia suka nasib baik. Oh, okey, nasib baik. Nasib baik jugalah. Dia takut masa tu. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang kepada Alice Suryati. Thank you, Dina. Thank you. Jadi masa tu saja je nak tanya. Ya. Terkejut tak tengok ramai penggiat seni dekat dalam kelas tu? Saya tak terkejut. In fact, dah bagi tahu dah. tak bagi tahu. It was a nice surprise. It was a nice surprise because bila kita tengok penggiat seni, creative people want to gain more knowledge. Yes. It's always a very positive signal lah untuk kita. Betul. Kan? Oh, kiranya akak datang untuk apa orang kata bagi markah kat kelas Dina tu. Tak tahu pun siapa student dia. Ingat student biasa lah. Ya. Satu dia ada Dina, ada Arifin, ada Ultimate, Okey. ada Dakmi, Ya. ada Afad Raihan. Yes. YB Ultimate sebenarnya. YB Sekarang Ultimate. ini. Ya. Love. Adik Wah, baru YB. nak mengaku classmate. Daripada dulu mengaku tau. Okey, Okey lah, sebelum ni I mengaku abang. Naik lagi. Wah, makin dekat Baiklah, kita bersama dengan Alice Suryati minggu ni. Ya. Kita macam-macam nak tanya tau. Ya. Kita takut tau. Let's. Awak Rasanya Kak Eli okey kan? InsyaAllah. Kalau ada soalan yang tak boleh dijawab, skip je. tapi kita edit kat sini. Yeah. Tapi kan ada banyak perception tentang saya. Ya. Tak apa, Kita okey kena je. jelaskan. Ya. Kita clear the air lah kan. Apa salahnya? Baik. Jadi kita nak mulakan. Sudut pandang. Borak Selebriti bersama Falik dan Dina Nazir. Juga minggu ini kita bersama Alice Suryati. Ya, seorang pelakon, pengarah juga sekarang ini, penggiat teater juga Kak dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Betul. Saya kagum dengan passion dia. Daripada hari pertama saya kenal nama Alice Suryati, dia bakat of course. Package of course. Tapi dia punya passion dia, bila passion ni orang kata bila kita buat seni, kita nak prolong seni tu. Faham tak? Prolong kita macam, apa? Alah kau. Maksudnya? Aku tengah cerita lah. Kenapa Tak, takut ada sinarin tak faham. Okay. I faham. Dia passion apa bahasa Passion, Melayu keinginan. Jiwa tu untuk ingin Kegairahan. Yes. Passion. Gairah seni lah. Mengenai seni lah. Dia nakkan benda tu lebih berkembang dan lebih menaikkan nama negara daripada habis kerja kat situ saja. Okey. Faham kan? Faham. Aku kadang bila dah ada tetamu yang kata lebih deep. Tapi saya sejujurnya mengenali Kak Eli ni, bukanlah mengenali, kiranya ini Eli Suryati. Awak tahu masa bila? Masa bila? Masa tahun tak pasti bila, tapi masa jadi Pabedah. Beda. Itu kiranya impact dia besar masa tu. Maksudnya Pabedah yo. Macam mana? Pabedah yo. Yo. Dia ada slang dia kan. Macam ingat lah. Perak punya slang tu Kak Macam ingat. Apa dia? Itu kira slang apa masa tu akak guna? Perak. Perak lah kan. Pabedah yo. Yo tu tak ada dalam skrip. Tak ada. Tapi pasal Sendiri. So, bila kita buat komedi kan, skrip tu adalah guideline saja. And then the rest is comic timing and then creative about the content of the script. Tapi of course lah kita tak boleh berlakon sorang-sorang shot sendiri. Betul. Kan? Kita kena alert kita punya rakan lakon supaya the whole screenplay tu Jadi. Kalau tidak kita sorang-sorang, dia pula terbangak-bangak kan. So that's how comedy is lah. Tapi itulah antara drama yang orang kata bukan menaikkan. Kiranya orang gaji yang jadi mainnya kan. Kira orang gaji 41 tak salah saya. Orang gaji 41 Dia ingat lah. Saya ingat. Thank you. Saya tengah mengingatkan cerita apa pasal macam Dina. familiar cerita tu. Kita kecil lagi kan masa Kecil. Kita? Maksud kita?
Saya kecil lagi time Awak tu. dengan saya umur kita 5 tahun je beza. Tahu tak? Saya tumbuk ke. Sekolah ke masa tu? Masa sekolah lagi. Saya rasa 2002. Saya dah tak ingat lah. Tapi something like that lah. Menarik. Ya Allah. Tapi kalau nak cakap segenre, setiap genre yang dipersembahkan oleh seorang pelakon tu, teknik dia berbeza. Teknik dia berbeza. Okey, saya macam mana nak cakap Baik, saya seorang aktor. Okay. Saya seorang penulis skrip, penulis screenplay, playwright. Okay, untuk TV, film, stage work. Stage work. And then ada skill dalam tiga-tiga medium. Saya seorang guru lakon. Saya seorang producer. Saya seorang tenaga pengajar. Untuk bengkel lakonan, pengarahan. Begitu juga tenaga pengajar untuk performers, singers. Seperti beberapa rancangan TV. Akademi Fantasia. Yes. Salah seorang tenaga pengajar dan saya masa tu dipertanggungjawabkan untuk seni persembahan. Dan sebelum tu saya dah terlibat dalam Akademi Fantasia for few years sebagai juri untuk persembahan. Audition for a couple of years. So dia varieties lah dalam industri kreatif. Saya ingat lagi semasa saya awal-awal mula-mula berlakon few months masa tu saya di-interview oleh Sunny Boy. Waktu tu lecturer saya juga tu. Dekat UiTM. So waktu itu zaman Sunny Boy seorang reporter untuk Metro. So dia tanya saya tentang apa saya nak jadi dalam bidang seni. Obviously actors kan, tetapi waktu tu saya cakap saya nak jadi tulang belakang yang kuat untuk industri kreatif. So this is what I realised dalam journey kita, dalam life journey kita akan cakap perkara-perkara itu lebih awal, and it will shape your journey towards the end. Maksud janganlah towards the end, belum tak maksudnya akan bergerak ke depan. So that's also way of Allah Subhanahu Wa Taala guide kita to say something earlier. It's like a foreshadow in the film. Dia ada foreshadow dulu, and then kemudian what takes place later on. And then I found myself waktu saya masih jadi actor lagi, a couple of years down the road, selalu director, producer tanya saya berkenaan dengan screenplay. And I was like looking around and I said like, kenapa diorang selalu tanya saya ni? Kan? Then of course lah kita bagi. And I'm very pleased with that bila orang tanya. And I was like macam, tapi saya selalu tanya, kenapa diorang tanya? Kan? So eventually my path is like that. Rupanya akan datang, you akan jadi acting coach, you akan jadi director. Secara lazimnya kita nak cerita screenplay tu apa kalau nak diterangkan, nak difahami. Okay, lakon layar. Pada saya seorang pengarah lebih baik jika dia boleh menulis lakon layarnya sendiri. Okay? Kerana apa yang ditulis daripada lakon layar, naskah itu sendiri, visualnya ada dalam kepala seorang pengarah. Tetapi bukan semua pengarah boleh menulis. Okay, dia akan appoint another writer by the producer kalau dia tidak produce work dia sendiri. Jadi apabila seorang penulis ataupun director sendiri, macam saya, I can write my own lakon layar and then script. So screenplay itu adalah daripada minda seorang pengkarya itu, bagaimana peletakan story. Jadi tetapi bila kita menulis, kita harus melihat dia dari segi visual itu sendiri dan difahami oleh semua department. Semua yang nak dibaca. Semua yang baca, maknanya of course the actors and art department, of course the DOP, directors of photography, and then of course producers side, and
everyone in the team. And of course the post production also. Betul, because, untuk edit. Yes, untuk edit. And then on the producer side is budget. Okay. Betul. Kita tulis sedap je sekali, budget meletup-letup. Macam mana nak buat ni? Ni nak dapat dekat kapal layar dekat mana ni? Kan? So whether it involves CGI or not. And then ada screenplay yang besar tetapi budgetnya kecil kerana locationnya. Tetapi penulisan kita mengangkat lakon layar itu jadi besar. Ia menjadi skrip bila kita letak dialog. So then it's complete. Some people dia adalah penulis skrip tetapi dia bukan penulis lakon layar. So argument ini selalu ada di antara penulis skrip dan pengarah tu sendiri. Selalu. Kerana apabila let's say penulisan is not very good. Okay. Tetapi director will always have to take it to the next level untuk membesarkan. And then it is such an challenge bila kita membaca bila dia incomplete, maknanya dia tak cukup cita rasa, tak cukup rencah, acuan. Okay, then you have to materialize it in forms of visualization. Okay, macam mana kita nak ambil daripada naskah and transform it into visual. So you have to take your creativity to another level. Okay, my advice untuk future directors or present directors at work, you must know your technical. Ada orang ramai yang mengatakan you boleh jadi pengarah tanpa perlu tahu technical. So you depend on your DOP, director photography. Your team, your crew. Tetapi pada saya, a director mesti ada dia punya own signature. Dia mesti well equipped, creatively, technically, emotionally, everything. You have to be well equipped because that's the signature of your work. Betul. Then only you layak untuk a film by. Sebuah film by. Oleh okay. And the whole then seorang pengarah ni dia harus berupaya untuk duduk dua kerusi. Maknanya satu kerusi pengarah, satu kerusi producer. Walaupun dia bukan seorang producer, kerana setiap ringgit dan sen itu atas kepala dia. So dia answerable to every single money that comes out, the cash flow and everything for the project. Of course producer tak suka burst budget. Of course selagi boleh jimat. Selagi boleh jimat. Tetapi you tidak mahu keluarkan dengan karya yang dia tak nak kompromi kualiti tu. Kita tak boleh kompromi kualiti kan, Betul. because kita kena harus selalu menaik taraf benchmark creative industry and our film work kan. Betul. As it is, budget kita kalau kita rasa pun besar, but if you convert to US dollars or pound sterling, it's still jauh sangat. Tetapi salute to all the creative people in the creative industry who can make everything possible with this kind of budget kan. But still untuk kita dapatkan filem-filem berkualiti, it involves bigger budget. Betul. Things like that. So that's what screenplay is all about. Industri perfilman dipelopori oleh orang lelaki. Majoriti dia lelaki lah. Dominasinya adalah lelaki di sebalik tabir, bukan di depan lensa. Di depan lensa memang ramai lagi pelakon perempuan daripada lelaki sebenarnya. Tetapi di sebalik lensa tu, di sebalik tabir, lagi ramai lelaki. Betul. Jadi macam mana Kak Ellie bekerja dengan, dalam pengarah kebanyakannya lelaki. Kru sebagai pun. pengarah, kru pun lelaki. Cameraman, DOP, DOB. Apa itu DD lagi tak? DOP tu. Kau nak tanya sebab tu bio saya data. diam tadi. DOP Director of Photography. Cameraman lah. Cameraman. Selalunya pelopori oleh lelaki kan. Macam mana Kak seorang cakap seorang wanita? Diskriminasi tak? Okay, saya tak pernah memikirkan itu. Okay. Memang mindset tu penting kan? Jangan fikir tu. Saya mindset sangat penting. Dan saya tidak pernah memikirkan itu. Sebab when it comes to work, there's no gender. Kan? Of course lah, kita menghormati antara satu sama lain bila bekerja. Tetapi saya tak pernah bawa diri saya memikirkan perbandingan. Masa saya mula-mula masuk dulu, saya memang tak ada badge. Sebab saya masuk industri kreatif ni sebulan lepas tu recession.
Kejatuhan ekonomi Gawat. gila-gila in 1998. Saya sangat baru waktu itu, and saya ada buat pengacara untuk waktu itu Video M. Saya start off dengan an infotainment program as a host dulu. Video M dalam bahasa Inggeris. Video M tak, dia bahasa Melayu. Dia bahasa Melayu. Okay. So waktu tu It's Girl selalu ada dalam Video M. It's Girl lah. So I was like, I was It's Girl kan. Yeah, and then saya got into theatre, and I was very blessed because saya jumpa seorang cikgu yang sangat luar biasa, arwah Datuk Syed Alwi, who was also a teacher to Datuk Rahim Razali, to Ahmad Yatim, cikgu kepada Cikgu saya tu Yatim. Ahmad Yatim is a teacher lah, kan. And then Ahmad Tamimi Sirega, and mereka ni adalah prodigy arwah Syed Alwi. Dia adalah orang pertama yang belajar teater di the America, and balik dia set up, and he was very well respected di dalam teater Inggeris dan bahasa Melayu. And saya adalah prodigy dia yang termuda, and I get to share stage dengan arwah Syed Alwi bila kita perform di Setagaya Public Theatre in Japan, and we stayed there for 3 months. Yeah, and I get to work dengan arwah lah, share stage dengan guru. So he was a teacher yang garang. Then most of his prodigy mengalami kalau dia macam very upset with them, dia memang selalu datang pakai kain pelikat dengan baju Melayu. And kalau ada yang tak kena, memang kena punai. Semudah itu je. Yeah. And one day on Friday, saya datang, masa tu kita nak buat theatre Members of the Club. Saya waktu tu memainkan watak Communist Commander, female Communist Commander. So called was Syamsiah Fakir. It was a very political piece. It was tough piece to do. So you have to be very knowledgeable about political aspect and everything lah. So saya tak nak kena marah. Saya datang pakai baju Melayu bapak saya dengan kain pelikat. Itu je yang ada je. So saya Alwi, dia pakai baju Melayu dengan kain pelikat. Dia tengok saya, dia jam. Fahal Kau pakai baju macam aku kenapa? So dia jam. So dia tak boleh nak buat apa kan. Tapi arwah ni ada soft spot pada saya. Paling muda kan. And then I call him dad, which he never allows that dengan orang lain. Tapi dengan I, dia asked me to call him dad. And then so I had a good teacher. Yeah. Jadi kalau kita nak kata in the men's world domination, saya dah berdepan dengan orang-orang yang betul lah macam yelah, tu. Betul. Yang ni pun macam nak protege dia awak seorang je yang macam yang namakan tadi tu, kakak seorang je yang perempuan. Dia ada protege yang lain, tapi juga dia orang akan balik nangis, bawa bag nangis, air mata berjatuhan. So I was his staff cookie. Kental lah, kental. Ganas. Yelah, jadi daripada awal lagi penglibatan dah memang bersaing dengan lelaki. Yes, bersaing dengan lelaki. Jadi untuk rungkaikan, untuk bagi kesimpulan terhadap apa-apa kerja pun, kalau ditanya Dina lah, apa-apa kerja pun kalau didominasi secara umumnya oleh sama ada lelaki atau wanita, sekiranya kalau industri tu dominasi dia adalah lelaki, wanita nak masuk, pastikan awak dah equipped, pastikan cukup ilmu, cukup bersedia. Nanti bila nak lakukan tugas hakiki tu, janda tak jadi masalah kot, tak jadi satu persoalan langsung. Jadi asalkan kerja hakiki tu dijalankan. Kita terus kecap belakang lah, boleh? Boleh. Jom, kita campak belakang.
Borak Selebriti, lepak panjang dengan Ellie Suryati. Jadi kita sekarang ni dalam campak belakang, kita ramai nak tahu Yang nak jadi pelakon sangat tu kenapa Kak Ellie? Saya rasa daripada kecil saya memang risk taker lah. suka ambil risiko. Ya. Itu pun nasihat kepada semua, kalau nak ambil risiko fikir-fikirkan dulu. Come back to kenapa kita boleh pergi kepada lakonan. Okay, masa saya kecil-kecil, saya pergi sekolah. Saya sekolah Seri Petaling. PJ, saya PJ girls lah, budak PJ lah kita panggil. So saya kecil-kecil dah naik public transport. It's either my father hantar, dia lambat sikit ambil, saya dah balik naik bas Sriwijaya. Jadi bila saya berhenti dekat situ, tempat stesen bas 33 tu, kita ada panggung wayang Kuong Wah. Saya takkan nakkan budak-budak buat apa saya buat. Lagi sekali disclaimer, jangan buat apa yang bakal diceritakan. Jangan. Okey. So saya pergi tengok wayang. Pakai baju sekolah. Jangan. Saya budak sekolah macam derjah-derjah je. Bukan derjah 6 pun. Derjah 4, darjah 3. Awal je Stres. Betul. Tapi masa sekolah, lepas tu sebab saya selalu tengok wayang sampai saya dapat masuk free. Dah Yes. kenal. Sebab saya selalu hang around kat tempat tiket tu, pandang. Jom lah, salah. Jadi saya suka tengok benda emerge from the screen. Saya rasa macam wow sangat. Macam mana orang ni boleh ada dalam ni? Kan? Cerita Magin lah, cerita macam-macam lah. Cerita Melayu, macam-macam lah. Macam ni dia boleh keluar. Lepas tu dia punya muka besar. Lepas tu dengan dia punya emosi, ekspresi macam, saya rasa waktu tu macam magic. Dan saya rasa macam mana saya nak masuk dalam tu. That's how it started. Dekat situ dah ada daya penarik tu. Yeah. Daripada kecil lagi. Daripada kecil. Minat. Dan saya tak pergi dengan kawan-kawan. Saya I was always a loner, and I know how to be alone. Me time daripada kecil-kecil boleh. Dah ada tau. Dah ada me time tau. Belum kerja lagi. Belum dapat stres kerja dah me time. Jadi dan saya I'm a people person, and I know how to get around with people. So I think my life was balanced daripada budak-budak lagi ya. Jadi saya cakap macam mana nak masuk dalam ni? Best lah. So then hari-hari yang lain adalah production datang sekolah, dia orang pick and choose budak-budak. Saya masuk iklan. Saya dapat masuk iklan chocolate candles. You know. Lepas tu Nestle chocolate. And then masa tu saya budak-budak, dan saya masuk kelas tarian and everything, macam saya lawa lah. Yelah. Kan saya ada lah abang angkat, kakak angkat, Saya lawa lah. Kan? Aduh. Pramugari kan. Tapi tu budak kecil lagi. Kan? Future pramugari kan. Future. Jadi kan and then dia celebrate my birthday, saya dapat kasut roda and everything. So macam best lah. Macam, and then kita buat iklan Nestle chocolate candle, dapat coklat banyak-banyak. Best. Tu kita makan bila dekat dia letak pail tu kan. Suruh Wah, kita balik macam pokok. tapi saya dah telan. Kan? Lepas tu saya adalah iklan susu whatever. So jadi macam saya masuk TV. Saya masuk TV. So bila masuk je iklan tu, berlarilah. Anja dalam TV macam tu. Tapi saya nak yang besar wayang punya. Yang wayang tu saya nak. Jadi masa saya kecil-kecil tu, arwah bapak saya dia memang suruh you masuk nasyid, musabaqah Al-Quran, jenis you punya dulu kita tak banyak sangat budak pakai tudung kan, tapi macam yang ikat belakang. Tudung ni dengan baju, dengan kain, semua satu colour. Satu suit. Arwah bapa saya kerja LLN. Waktu tu LLN, sekarang TNB. Dulu lembaga elektrik negara. Sekarang TNB. So TNB di bangsa, LLN di bangsa akan selalu buat musabaqah Al-Quran lah, apa benda lah. Bapak saya mesti nak masukkan saya. Dia dah register. Jadi
selalu make sure saya nombor 1 menang. Kan. Jadi pada saya dah masuk dalam bidang-bidang challenging ni. Depan orang daripada kecil. Yes. Jadi lepas tu saya masuklah sekolah punya teater, school theater masa sekolah rendah lagi. And then saya sepatutnya pergi sekolah Sri Aman. Masa sekolah menengah, sekali bapak saya dah dengar phone call. Kawan-kawan saya dah macam, kita janji jumpa kat bus stand. Alah, bapak saya dah cari risau. Grupi. Apa? Dia hantar saya sekolah kat Star Kelang. Tak boleh pergi Sri Aman. Tak boleh. Saya cakap, alamak, geng aku semua dah. Sama ada diorang masuk Sri Aman atau Asunta. Saya kena hantar kat Star Kelang. Star Kelang, Sultan Tengku Ampuan Rahimah. 1 tahun. Saya budak PJ. Jadi kita rugged. Kan? Jadi stylo lah. So saya memang selalu jadi outcast. Mana-mana saya pergi, saya outcast. Tak boleh terima. Saya dah biasa dengan keadaan tu. Yang you jadi outcast, yang tiba-tiba bila you outcast, you outstanding lah. Yelah, lain lah. Jadi bila kemudian tu bapak saya rasa macam banyak sangat kawan kau kat sini. Tukar pula sekolah Johor. Sultan Ibrahim Girls School. Sekolah saya. SGS. Sekolah saya. Tak tahu sekolah sama I tak tahu kita sama sekolah. Sultan Ibrahim Girls School. So masuk SIGS, saya jadi band girl. Ini episod Jejak Kasih Band girl, dia main instrumen apa? Dia main drum. Akak trombone. Dia drama. Yes. Duduk depan sekali. Okay, so saya masuk band. Saya main trombone. Lepas tu trombone tu ada silver. Saya dapat yang gold. Pula Saya main golden trombone. Okay, so I see my life, I selalu akan dapat benda-benda yang lain daripada orang lain. Okay, ini aku punya perjalanan. So if you ask me, daripada awal lagi, so I never compare myself because I always get the different ones. Rezeki tu memang ke situ lah. Dia memang orang lain warna silver, dia dapat warna gold. Jalan dia lain. Dia dah ramai kawan, bapak dia tukarkan sekolah. Lepas tu saya masuk band. Lepas tu ada 1 tahun tu saya berhenti. Sebab saya nak masuk school choir dan saya nak masuk teater. Jadi saya tak ada masuk dalam band. Saya yang buat keputusan tu. Lepas tu saya dapat setahun cukup lah nyanyi choir. Dengan masuk buat teater sekolah, saya masuk band balik. Jadi puas hati je lah. Jadi macam that's why bila saya fly and then I decided to quit, sebab saya nak masuk balik. Saya nak belajar masuk dalam industri. Sebab tu saya tak ada fikir tentang nak ada job dulu ke apa ke. So terus 35 hari setahun cuti, ada berapa banyak ni. I masih boleh jalan dengan gaji pokok, gaji asal whatever. And then waktu tu fly best lah, sebab gaji pokok kecil, tapi you punya night stop banyak allowance. So at that time we can even get to 16k. At that time kalau 8 biasa je. Okay, what? 8 biasa je. Macam 16 like you punya roster best. Budak SIGS memang macam tu. Tapi dia agak lama kak, 7 tahun tu bertahan dekat untuk airlines tu untuk nunggu nak masuk ke industri. Pasal nampaknya macam vision tu daripada kecil-kecil. Tak jumpa jalannya tu. Bukan. Because pada saya, kalau saya fly setahun 2 tahun, dia macam tak cukup perjalanan. Okay, sebab saya fly domestic dulu, and then I get to fly 737 aircraft domestic. Lepas tu waktu climb tu tak worth it lah. And then kita nak experience Fokker juga, Fokker 50, aircraft yang lebih kecil. So ada orang kena hantar sampai Sarawak, tapi I still dekat KL flight. So I can bawa experience flight Fokker dengan 737. And then baru kita naik international route. Waktu tu I was supposed to naik lebih awal, but my father was sick. So I tak sampai hati nak tinggalkan dia. Nanti kat sana I duk fikir my father sakit jantung, whatever not. So I tunggu dia sihat sikit, baru I naik international flight. So bila international flight, ada banyak routes untuk cover. Kalau tak, you
baru fly London berhenti. Rugilah. You mesti travel the world. Betul. Except for kita tak boleh masuk Israel je. Dalam pasport Israel je tak boleh masuk. Betul. Kan? So bila I rasa macam okay, dah best dah ni. It's time to go. Okay. Kan? So Dah I sampai always decide on my own daripada kecil. So itu setan always consult your parents lah. Always. Yeah. Ingat kawan-kawan. Apa tu? Menarik lah actually. Oh, jalan cerita tu menarik. Jalan cerita lain, tu Lain dengan yang dia lain. sangat lain. Sebab dia dah tahu apa yang dia nak buat. Betul. Sama ada dia sedar atau tak sedar. Target Dia dah dah tahu ada. daripada kecil saya nak ke layar perak. Saya nak ke sinema. Nak masuk wayang. Nak masuk wayang. Daripada kecil. Walaupun dia kata mungkin tak sedar itu adalah satu perjalanan kerjaya. Yeah. Kan? Betul. Yeah. Tapi nak ke situ tu macam-macam jalan dia lah. Yeah. Dia pusing-pusing sikit lah. Kona-kona sikit lah. Sebab dia selalu panggil. Maksudnya saya tengok saya macam magic kan. Pong. Tak kisahlah apa cerita perang ke, cerita cinta ke, cerita Melayu ke, cerita Cina ke, cerita India. Betul. Semua saya layan. Lepas tu saya macam magic lah. Lepas tu gambar dia besar. Dan kita kecil and kita tengok in awe. Macam mana dia boleh besar macam tu? And then I always find myself I tetap kembali come back Ke tu situ panggung juga. wayang kuang wah kan. Jadi jadi macam it leads you to your journey. That's how it is. So that's why bila Sunny Boy tanya Apa yang you nak? apa yang you nak, saya cakap saya nak jadi tulang belakang yang kuat untuk industri. Padahal I pun tak tahu how to be tulang belakang yang kuat. But then whatever you said is doa. Ya, betul. Kan? Then that leads to your journey lah. Betul. And then whatever you said juga Allah dah letakkan untuk you. Sebab itu your qada and qadar. So kalau dalam filem kita panggil foreshadow. You cakap dulu. Yes. And Nanti you benda tu say, akan jadi later. Yeah. Ada setengah pelakon kak, dia tak akan tengok balik lakonan dia, tau kak. Macam akak sini, akak jenis dia macam mana? Akak akan tengok balik lakonan akak, akan kenapa aku buat macam ni? Kita ada beberapa pelakon yang kita pernah temu bual. Dia kata, I tak tengok cerita I berlakon. Dah habis berlakon dah. Dah settle kiranya. Faham. Cakap macam mana? Pada awalannya saya tak tengok juga. Oh, malu. Pada awalannya. And then later on saya perlu tengok lah. Saya perlu tengok. Untuk after perbaiki that, lah. Untuk Macam-macam. untuk macam-macam. And then especially bila saya tiba-tiba pula jadi acting coach. Kan? Arwah Syed Alwi mengajar saya tentang Stanislavski. Okay. Acting teknik. Ya. Dia bagi saya buku Stanislavski. Stanislavski. Okay. Itulah juga saya implementkan pada Student. actors Okay. yang saya coach. Tetapi Stanislavski ni dia diguna pakai oleh ramai aktor-aktor sesoho berdekad-dekad lamanya all over the world. A++ actors from all over the world, from whatever country you name it, like, including our countries. Tetapi macam mana kita nak ambil konsep method Stanislavski kepada macam mana you nak salurkan Kepada art kita yang kepada tempatan art ni. kita yang tempatan. Dan as an acting coach, how do I take that and coach actors? So in the end, you read the syllabus, understanding the syllabus, Adapt to lepas your tu own. you adapt to your own teaching lah. Faham? Macam mana Stella buat lah. Kan? Dia adalah student kepada Stanislavski, a Russian theatre actor and director, plays, yang pada waktu ketika itu diorang tak ada konsep lakonan whatsoever. So Stella ni pergi ke Russia melihat kerja Stanislavski, and then dia adaptasi work Stanislavski, dia acknowledge itu adalah Stanislavski, dan dia adapt kepada Stella Adler work pula. So that's how we do it. Because kalau you nak betul-betul ambil segetul yang Stanislavski, Tak relevan untuk... tak relevan dan mungkin tak faham. Betul. Kan? Tetapi kita as orang kata coach, kita kena master it, fahami, and then you kena keluarkan atas macam mana you bagi pada your student. Okay. And I always tell actors, because mostly I work with professional actors yang nama dah besar and dah ada award kepada yang paling baru juga. Okay. And actors ada ego. Dia ada dia punya ego. Macam Falik. Macam Falik. Saya okey lah, easy going.
I mean, this is just human. This is just human. No matter who we are, Betul. kita ada certain ego. Sometimes it's because of our achievement juga, Yeah. which is not easy. You know, I can understand because I'm an actor. Tetapi I always tell them that ego ni tak semestinya tak elok. Yeah. I always see things in a positive vibes, in a positive energy, not necessarily everything that is negative is negative. Okay, so saya cakap dengan mereka, it's not about you dah menang war. It's not about you pandai berlakon atau tidak. It's always about a new energy and new character. It's about a whole totally new person. Process. It's a new process. Okay. Sebab bila kita dekat Malaysia, kebanyakannya skrip ni wataknya lebih kurang sama. Betul. Okay, macam aku dah pernah bawa watak ni. Aku dah bawa watak ni juga. Alamak, watak ni Balik-balik lagi. wanita teranainya jatuh cinta dengan hero kaya. Sedih. So how do you Differentiate that. and make it into a fresh new process. So that's how acting coach is berguna. And then contoh kita you punya persepsi tentang screenplay ni lain. You punya persepsi tentang lakon layan ni different daripada Dina. I may see it differently. So kita letak dalam satu scene. So director you dah terangkan bla bla bla. Tetapi you tetap ada satu persepsi yang lain-lain. Betul. Okay, you tetap ada tu. But then apa jadi pada lakon layan yang nak diangkat? Okay, tetapi bila ada acting coach, you have a third eye. Because you don't see yourself when you act. Ya, you see. betul. Jadi bila Dia akan kita akan menerangkan, maknanya kita bedah skrip itu, bedahkan lakon layar itu, menerangkan apa yang diperlukan untuk lakon layar itu. Jadi sama-sama akan angkat lakon layar itu. Yang membezakan adalah watak yang masing-masing. Jadi sama-sama lah sedap main. Tak adalah macam Dina bagi dekat saya, and then I macam Sebab tak tahu benda je. dia ni. asal dia ni bagi macam ni. Asal dia. Kan? Lepas tu macam mana? Dia dah fake, plastik. So kita tak nak yang tu. Kita nak enjoy the work. Real. Tak kisahlah nangis 10 baldi ke, gelak ke, jadi orang gila ke, tapi kita kena enjoy kerja kita. Betul. So untuk enjoy kerja kita, pemahaman kita kena sama. And then my work as an acting coach, saya bekerja sangat dekat dengan director. Saya nak tahu apa yang director nak. Walaupun saya dah tahu skrip, tapi saya menghormati apa yang dia nak sampaikan dalam karya. Ideologinya. Jadi kakak akan membentuk ni according to what the director wants. What the director wants. Yeah. So and then of course the producer. So kita work professional, harmony and fun. Dan saya cuma akan rasa lapang dada lega bila actors pergi set, saya dah boleh tutup Skrip. Siap. Apa settle buat kerja kau. Kau Okay, settle. gini. Then of course throughout the process saya akan update Instagram. throughout the process saya akan selalu berinteraksi. Macam saya selalu buat kerja dengan Osman, Ali, dan saya akan selalu berinteraksi tentang the process and the progress, and then ada suggestions and all that kan. Jadi Osman dengan saya sekepala, kita faham each other, and saya tahu apa yang dia nak, and then I think he thinks it's easier to work with me because I'm also a director. Okay, faham. Tetapi dalam erti kata lain, saya tidak override kerja dia. Tetapi bila saya baca screenplay tu, saya faham apa yang ada kat dalam tu. Okay, and then I faham tuntutan mana Karya kamera tu, ni pergi apa dia. So bila kita buat work di classroom, kita ada video dan saya akan hantar ke Osman, and then they see the process, the blocking and all that. So apa yang dia ada tu similar sebab saya ikut tulisan dia. Yalah. Saya tak buat saya beli Mudah lah. sendiri. Saya ikut So, apa yang ditulis oleh dalam screenplay dia. dalam masa yang sama kita tak bazir banyak sangat masa lah. Ya. Eksperimen masa syuting tu kan. Ya. So masa nak syuting pun tak lama. Ya, sebab saya cakap dengan aktor, every time you masuk set is always performance level. Okay, performance level is not to show off. Bukan trying to lebih-lebih, tak. Tetapi performance level is you are the character. You read the script as actor. But bila memainkan peran, you are the character. Yeah.
Jadi you tak ada masa nak fikir-fikir lagi dah. Dan bila kita dalam acting class, kalau orang kata jangan baca skrip. Jangan baca skrip. Jangan hafal. Of course you hafal. Don't kid yourself lah. Memang you hafal lah. Tapi you kena faham lah apa yang you hafal tu. Tetapi untuk faham baca skrip tu, you kena tahulah siapa pula watak tu. You see? So that's how dia lagi melekat. Tetapi bila you melakonkan watak tu, setakat melakon saja, bukanlah dia di sini, dia ada dalam seluruh jiwa raga. And then kita boleh nampak kalau dialog tu kat sini, dan dia ada macam tulis dialog kat dekat sini, dekat dahi. Dia cakap, kenapa ada dialog kat dahi you? Maksudnya dia cuba nak ingat. Mata tu kosong. Mata kan? tu kosong, dia tengah ingat. Dia tengah lontarkan line dia. So get rid of the dialogue. Because bila dialog tu keluar, it's not how you nak ucapkan macam mana dialog tu keluar. It's emotion you yang keluarkan dialog tu. Bukan, aku nak berjalan. Kau nak pergi mana? Tak. Kan? You hafal je lah, aku nak berjalan, kau nak pergi mana. Tapi karakter tu faham kenapa dia cakap macam tu. You kena kenal diri karakter tu dulu, kenal ruang. Tetapi bagaimana dialog tu keluar adalah emosi dia yang keluar. Okey, faham. Jadi dalam satu teks dialog itu, dia tidaklah macam monotonous. Because this is why the reason line ni keluar, dialog ni keluar. Tapi bila dia cakap tentang perkara lain, is another thing. So dia tidak akan keluar dengan monotonousnya. Betul. Dia akan keluar dengan nafas yang berbeza. Dia ada pemikiran dia. Dan saya cakap, always keluarkan diri you, jangan masuk dengan watak. Maknanya, saya Elly Suryati, watak saya Zaleha. Saya tak boleh jadi Elly Suryati yang nak jadi Zaleha. Okay, sebab nanti dia akan belaga. Betul. Kejap Elly Suryati, kejap keluar masuk. Lama you jam. Tetapi Elly Suryati parking tepi sekejap. Sebab it's not about you. Now is Zaleha. Now is the story of Zaleha. Okay, Zaleha dalam skrip umur 50. Zaleha apa jadi sebelum umur 50 Zaleha yang tak ada dalam skrip? Macam mana dia boleh jadi macam tu? Kenapa rambut dia pendek? Itulah yang kita kena create dia punya memory recall, backstory dan sebagainya. Kalau you terus ambil yang ni, you takkan dapat watak tu. So that's why acting coach is important. Okey. Baik. Balik pening tak? Saya makin pening. Masih dalam kelas. Saya dah makin pening. Kejap lagi main game Dina, boleh Dina? Boleh. Kita kena ringankan keadaan sekarang. Bagi tenang kejap Bagi tenang sikit. Bagi saya makan benda-benda yang boleh baikkan pening ni Ice cream. Jom, gelanggang BS. Borak Selebriti bersama Falik dan Dina Nazir. Dan tetamu minggu ini kita ada the legendary Elly Suryati. Yes, betul. Pengalaman yang sangat luas, sangat bermacam-macam dalam industri hiburan, di sebalik tabir, di depan lensa. Dan kita nak letak semua pengalaman tu, kita nak uji dia dalam gelanggang BS sekarang ni. Macam hampir tak jumpa ayat tadi Orang tak payah tahu Falik. Alah Kak, ini kiranya game yang simple-simple je lah Kak. Simple je. Okay. Kita sambil duduk. Sambil duduk je. Kalau game yang kena berlari, pakai cimata terus. Tak nampak you betul-betul. Sekarang baru nak nampak betul. Apa? Mari kita. Okey Kak. Apa dia? Kita tahulah Kak seorang pelakon yang hebat Kak. Tak hebat. Tak hebat apa. Tak. Festival filem Malaysia pernah dapat. Dan beberapa anugerah yang lain Kak, yang melibatkan lakonan lah kiranya. Seorang pengarah juga sekarang ni. Seorang pengarah mesti tahu apa je nak kepada pelakon dia, betul? Producer juga. Ya. Jadi Dina, silakan game kita. Saya hampir tak nak buat game ni lah. Kan dia punya cara cakap tu macam pressure. Dia mula-mula kita angkat dulu. Game apa? Game lakon-lakon Kak. Lakon-lakon. Lepas tu? Kiranya kita nak main drama-drama lah sikit Kak. Kita bagi satu situasi Kak. Tapi situasi tu sama Kak, dia akan maintain. Yang akan berubah, situasi tu maintain. Yang akan berubah adalah mood orang panggil. Okay. Mood ataupun Emosi tu emosinya lah. Kak.
Saya ingatkan game ni tak ada kena-mengena dengan kreatif industri. Namanya Ada. game. Ada Kak. Tetap. Sebab kita pun kreatif. Faham? Ada kalau Falik yang buat game tu mesti Okey. Okay. Akak mesti selalu pergi ke pasar, betul Kak? Ya. Okey. Akak situasi begini, senang Kak. Nak pergi pasar, nak cari barang dapur. Jumpa pula Dina. Dina adalah peniaga di pasar tersebut. Aku terlibat sama. Dina tak akan bertukar emosinya. Cumanya akak je yang akan bertukar. Okay. Boleh Kak? Try. Kamera ready? Amboi. Kejap. Nak pergi beli barang rumah? Nak beli barang dapur lah. Nak beli barang Pasar dapur kat pasar. kat pasar. Belikan sayur. Akaknya akan bertukar emosi. Mula-mula Kak, emosinya biasa je lah. Macam pergi pasar biasa-biasa. Okay, kita beli. Jadi kita kawan lah. Kita kawan dorang-dorang. Lepas tu kita pergi pasar. Boleh jugalah macam Okay, itu. Saya yang nak beli barang. Saya ikut lah. Ikut. Dina kawan lah, kawan, teman. Okay, saya teman. Okay, saya tolong angkat beg. Saya tak erti kalau tanya saya tak erti. Kamera roll. Apa emosi Audio yang pertama? speed. Apa emosi yang Biasa pertama? dulu. Mula-mula biasa Okay, dulu. biasa. Macam biasa lagi pasar. Okay. Biasa takkanlah mum pergi pasar dah marah. Janganlah marah. Apa perkataan director? And action. Alah, banyaknya. Ni sayur apa ni kakak? Ni sayur apa? Alah, Kak pun bukannya tahu sangat. Okay, yang ni. Yang senang-senang tahulah. Okay. Kacang panjang ke, Kacang panjang. toge ke. Yang Kacang macam panjang. ni bila hijau-hijau sama je. Okay, kalau kacang panjang nak masak apa? Mesti kacang panjang sedap. Kita masak tumis je lah. Okey, kita tukar kepada sedih. Kita tumis. Kalau nak tumis tu, kita letak. Kalau letak udang pun sedap kan? Tapi mahal udang sekarang. Harga semua dah naik. Kita pakai udang kering pun mahal juga. Oh, ya ke? Kalau kita pakai ikan bilis pun mahal. Oh, ya. Ikan bilis tak boleh pakai. Jadi kita tumis dengan bawang aja lah. Boleh, tapi Kosong. mahal. Okay. Kita tambah tauco lah. Kita pergi ke gembira. Lepas tu kalau tambah tocu tu nanti tak cukup dia punya lauk-lauk dia. Cukup. Kita tak payahlah letak garam. Tak payah. Tauco dah masak. Dah masak. Okey, jadi kita beli kacang panjang. Okey, dengan tocu. Ya. Nak yang hancur ke nak yang masih biji-biji lagi? Apa dia? Tocu tu. Ambil yang biji-biji barulah orang kenal tauco. Okey. Marah Kak, marah. Lepas tu selain daripada sayur, kita nak masak apa lagi? Masak nasi lah. Jangan marah. Nak masak Ambil nak makan apa? Sayur je. Padat muka. Ini bukan sayur diet. Kacang panjang ni boleh naikkan kalori kita juga. Saya Kita kena jaga tu. Saya faham. Saya terlebih kalori. Tapi kalau kita makan brown rice boleh? Tak rasa apa brown rice tu. Oh, tak rasa apa brown rice. Boleh tak aku nak balik sekarang ni? tak apa. Kita masak sayur, kita brown rice kat sini Apa jual lagi kot. emosinya ada, Tak boleh brown rice. Nasi Tak biasa. rasa apa. Brown rice tu rasa dia ringan. Rasa Marah macam lagi tak best ada lah. apa-apa. Marah ni best. Tukarlah balik. Kak, tukar kepada apa lagi Tukar. ada emosi? Apa? Mungkin kita boleh pergi. Lepas tu kita kakak saya teringin nak makan ayam masak kicap. Kita Sedap biasa balik. Ayam masak kicap. boleh tak? Akak pandai masak tak? Akak bolehlah masak. Tapi akak nak juga rasa Dina yang masak. Oh, ya ke? Saya tak pandai sangat tapi saya boleh lah YouTube je saya ikut Okay. Jadi Boleh. Sekarang ni kita pergi ke Seram. Sayur masak sayur kacang panjang, tumis, lepas tu ayam masak kicap. Lagi. Dina. Ayam ni dia dah hidup balik lah. Macam mana ayam tu hidup balik? Ayam tu dah kerat kakak. Tak, dia dah bangun. Dia dah pandang dekat Dina. Ayam tu pandang kat aku apa? Akak takut Dina. Alamak. Okey, kita cancel ayam. Apa lagi yang boleh masak? Last punya. Kicap. Kita masak Mood daging Perempuan masak kicap. psycho. Kita masak daging masak kicap. Okey kot. Kakak. Daging masak kicap. Lepas tu kita masak sup. Kakak pandai masak sup tak? Kakak. Kenapa kawan aku tak bercakap? Tauke. Ini sajalah tauke daging, sayur. Nanti saya handle lah saya punya kakak. Saya tak tahu apa masalah dia tauke. Tak, persoalan saya kenapa daging ni mahal sangat. Tauke. You jual 1 kilo berapa? Kedai sana jual lagi murah. Nah. Tolong. Wow. Jangan tinggikan harga. Ikut apa kata kerajaan tentang harga. Kalau tidak kita report. Kita kembalikan kepada Elis Riati yang asal ya. Kui Kak.
Begitu Kau- saja dia tukarnya Engkau, aku yang stres tak? Yang kena marah aku. Patut repeat marah tadi tu lah. Yang marah tu dapat tu. Yang kena marah tu aku. Saya Yang suka kena- tu. Yang tak berjawab tu aku. Aku jam. Dia tak berjawab. Dia psycho tu kan. Betul lah. Gelanggang BS kita selesai. Jom kita terus ke update BS. Okay. Borak Selebriti bersama Falik dan Dina Nazir. Minggu ini kita ada Ali Suryati. Ya, betul. Kita dah tahu sejarahnya. Ya. Kita dah tahu pandangan dia. Kita dah ajak dia main game. Awak dah seksa saya hari ni minggu ni. Bukan seksa. Bukan dia macam selalu. tak tahu macam nak react tau. Bukan selalu Dina dapat peluang macam ini. Kalau 10 mungkin ni yang satu. Baby tacut tadi. Baby kena mawar. Okay, sekarang ni kita dalam update celebrity. Kita nak tanyalah Kak Ellie. Future plans. Future plan saya Apa yang ada baru keluar? bina sebuah production company Okay. yang kita panggil sebagai Bulan Karya Pictures. Okay. Bulan Karya. Ya, signifikan kenapa kita pilih Bulan Karya Pictures is that dia mengelilingi bumi. Okay. And then it's like macam you're out of this world. Instead of macam kita kata kita nak pergi ke peringkat antarabangsa, tapi kita dah melihat dunia tu dulu. Faham. So itu dia ideology behind Bulan Karya Pictures. And then I think me and my partner, dua-dua female, very strong-minded will Wanita yang kuat. wanita. Jadi kita associate bulan tu dengan wanita. Saya Woman empowerment, Faham, you know. Saya nak tanya lebih lanjut lagi, tapi saya faham lah Yalah. rasanya setiap bulan. YTJT lah ni. Kan? Unggut rindukan bulan. Itu kita orang. Ya, itu kita. faham. Oh, okay. Yang itulah yang saya faham lain. Okay. So it's something like women's empowerment Okay. lah, yeah. And then it's also a motivation for wanita-wanita di luar sana, sama ada yang mahu menceburkan diri dalam kerjaya atau yang sedang bekerjaya atau mahu mengembangkan kerjaya mereka dari segi motivation, motivasi diri kan, that kita boleh sukses dan boleh menjadi lebih besar dengan legacy, boleh membina empire. Amin. Alhamdulillah, insyaAllah, atas keupayaan kita dengan bidang kita kan. Tak kira lah wanita tu sama ada dia berniaga ke, dia dalam bidang Apa-apa bidang industri dia. kreatif ke, sama ada dia engineers, doctors, scientist, mathematician, beautician, atau apa saja jenis perniagaan. Tetapi kita mengajak wanita untuk menjadi lebih berdaya saing, yakin diri, dan tetap pendirian. Tapi masih lagi lembut dengan ciri-ciri kewanitaan. Saya tidak kata bila kita perempuan tu kita sama Keras level dengan je. lelaki. Tak. Kiranya planning Kak, lepas ni adalah filem-filem yang akan Ada. diterbitkan. Kita akan terbitkan sebuah filem, filem kenegaraan, iaitu berkenaan seorang wanita, Makcik Saadiah, yang berbasikal Okey. hantar bekalan makanan ke Balai Polis Greek selama 37 tahun. Wow. Pergi balik 10 km. Tetapi bekalan yang dia hantar ke Balai Polis itu, suami dia dah meninggal tahun 1975. Kena serang hendap oleh komunis semasa dia orang menghantar ration bekalan makanan ke kumpulan VAT 69 yang sedang menjejaki komunis pada ketika itu. So this is based on true story. Inspired by herself, arwah Saadiah. Saya tidak mengangkat sosok-sosok politik ataupun orang-orang besar dalam negara, tetapi pada saya perjuangan hidup balu bekas-bekas polis maupun bekas-bekas tentera. So Saadiah adalah pada saya satu perlambangan wanita yang berkorban apabila suaminya pergi menjaga tanah air kan, dan dia tidak perlu menjadi macam sosok yang besar, tetapi dia mempunyai jiwa yang besar. Ya, betul. So kita belajar mengenai cinta dia, taat dia pada suami, walaupun dia digelar
tak betul, gila dan sebagainya, tetapi pengorbanan suami dia kepada negara sebagai penjawat awam, Ya. sebagai seorang anggota polis, Ya. walaupun suami dia bukan seorang vet 69 komando, tetapi adalah polis di Greek, yang menghantar ration makanan. Boatman. So semua orang ada jasa pada negara. Betul. Jadi saya lebih suka mengangkat mereka ni sebagai ikon. Ya. Because it's not easy. Unsung hero. Unsung Betul, heroes. betul. Macam kita hidup pada zaman sekarang. Kalau tahun 75 tu saya budak-budak lagi, kan, dan mereka ni meletakkan their life on the line, tinggalkan keluarga. Betul. Bila kena panggil untuk mission, mission itu mati itu pasti. Kalau panjang umur tu belum sampai ajal. Betul. Okay, how was the wives of this penjawat awam menerima keadaan itu? tu. Macam mana dia orang deal dengan trauma? Risau dia. Risau. Bahayanya lagi. Yes, dan berapa gaji, pencen dan sebagainya. So saya melihat itu sebagai mereka adalah unsung hero. Saya nak bercerita tentang Marhain dan pengorbanan kepada tanah air yang saya sendiri tak sanggup buat. Jadi pada saya, kita belajar daripada kehidupan orang lain. So that's why we are brave to do this kind of movies, and it's a big film. Bila mana dia ada 3 serangan, kita buka filem itu dengan serangan ke atas balai polis Langkap tahun 1956. Okay. And then kita ada 2 serangan, iaitu boatman diserang oleh komunis. Mereka bermati-matian mempertahankan diri, dan ada serangan vet 69 ke atas markas komunis. And then intipatinya kepada kehidupan manusia, bagaimana dia menerima journey dia Sadiah itu. Jadi bila kita letakkan Sadiah itu sebagai title role, dia sebenarnya saya harap saya melakukan justice kepada ramai wanita yang kehilangan suami, terkorban sama ada tanah air. Demi tanah air, sama ada berkorban nyawa ataupun anggota badannya terkorban pijak, bumi trap dan sebagainya. Dan kita kat sini enjoy kan dengan kita punya kehidupan. Betul. Dan kita lupa yang kita ada lupa. prajurit-prajurit ini telah berkorban. Betul. Untuk kesenangan kita. Ya, and then konsep bersyukur lah. Konsep bersyukur itu yang saya nak kongsikan kepada masyarakat, pada audience dan pada rakyat Malaysia. So that's our first job is as a film production house. Yeah, as a production house, as producers, saya menulis screenplay, write my script, and saya ajak anak saya Azrael Omar Iskandar untuk menulis lakon layar. Saya didik dia untuk menjadi seorang pengkarya, and he's interested into directing. So he's 19, so I'll shape him, you know, and perhaps in the future dia build himself up to be an industry creative players also. Amin. Yeah, so minat tu dah ada. Minat tu dah ada, insyaAllah. Darah tu definitely dah ada, insyaAllah. And my daughter also. And then saya melihat apabila ada banyak rumah-rumah produksi dibuka, kita ni dengan izin Allah Ta'ala insyaAllah menjadi jambatan rezeki untuk ramai orang. Betul. Makeup pekerja, artist, engineer. Ya, InsyaAllah. Jadi di situ juga dia akan mencetuskan minda kita untuk berkarya untuk banyak karya-karya akan datang. Sebab kita tahu kita ada tanggungjawab terhadap tim, pelakon, kru dan sebagainya, dan peluang pekerjaan. Betul. Jadi macam kita tahu Dina, you pun went to film school belajar. Kita ada ramai student yang belajar sekolah perfilman, performing arts and all that. When they come out, that's not enough work. Betul. Ya, especially sesiapa yang duduk dalam creative industry, dia kena sangat kuat dari segi mental, physical, kehendak, emosi, motivasi diri, because you senang breakdown. Industri ni dia senang breakdown. Betul. Jadi you have to be very strong, sebab apa yang dipelajari oleh student-student dekat dalam classroom adalah teori, but the real world is out there when you work. So saya mengalu-ngalukan dan saya mengucapkan
dan saya mengharapkan supaya anak-anak muda yang belajar bila dia nak masuk dalam creative industry, it's not about glamour, it's about the hard work. It doesn't matter sama ada you menulis skrip ke, you berlakon ke, you produce ke, atau apa saja, atau you jadi kru ke, and kita ada ramai female camera woman and stuff like that. That's very good progress. Yes. And but you have to be very alert and bersedia untuk masuk creative industry. Because it's very colourful, tetapi it's a dog eats dog world. Betul. Itu saya kena betul Survival. Jadi orang baik dalam dunia yang ganas, tetapi harus tetap menjadi hamba Allah yang baik. Deep. Min kat situ. Okay. Filem tu dah keluar ke? Belum jangkaannya? Kami akan menjalankan production. So kita akan menjalani pre-production kita dalam masa sebulan lagi. As it is, dia ada 3 zaman, iaitu 1956, 75 dan 2012. Jadi apabila dia melibatkan zaman-zaman periodik, kita kena accurate. Jadi persediaan tu harus sangat padu, sangat teliti. Planning kami dari segi producing ialah kita tak shoot the whole portion. Maknanya kita ada first block, second block and third block. Ini kerana kalau kita letak semua sekali, stress. Especially untuk team lah kan. Dan of course everybody that works. Tetapi kita buat pre-pro, and then kita buat first block. And then kita pre-pro, dan kita buat second block. And then pre-pro kita buat third block. Jadi pre-pro ini hanya fokus kepada block yang itu je. Lepas tu get it done nanti get it done and over with. Right. Lepas tu second block tu ada pre-pro, and then kita fokus yang ni je. Dan semasa pre-pro itu saya nak save budget. Maknanya kita dah boleh save budget technical equipment, logistik, makan minum, transportation, minyak dan sebagainya. So bila you kira untuk 1 bulan you restkan your technical crew, you can save a lot. Because what you focus on is only management, actors for rehearsals, art department. And the rest of all tak sudah-sudah dengan paperwork sana sini lah. Because bila you buat kerja tentang filem kenegaraan, and ia melibatkan banyak law enforcement dan sebagainya. Badan berkanun. Jadi for technical team, mereka boleh terus pergi buat job lain until kita ada macam satu tempo, 1 bulan pre-pro, then they can come back according to the date yang kita agreed upon. So I think that way of working is good, pasal kita tak gantung orang, dan mereka bebas buat kerja, dan they can come back and work with us again. And then kalau dia rasa macam payah kerja dengan Elisrati, aku tak boleh kerja dengan dia. Tak apa, because kontrak kita untuk 1, 2, 3. So I tak ikat you all the way. Tapi actors berkonti. Yang one off ada juga. Maksudnya macam period ni ada ni je. Ada faham. Ni kosong lagi kak. Ya ke? Betul dia Falik. Komunis. Serius? Saya jadi komunis boleh? Boleh? Muka komunis. Boleh. Kena lukis kening lebih sikit. Tak payah. Ini kira okey ni. Look komunis ni kak. Ya, serius Nak respon pun tak tahulah Lik. Nanti kak minta je lah nombor saya kat Dina nanti. Jadi itu sahaja update-nya. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih kakak. Alhamdulillah, amin. Thank you sebab adik. sudi lepak dengan kami. Kami pun rasa macam-macam ilmu yang kita belajar ni. Alhamdulillah. Tak okey. Betul. Tapi ni last lah kak. Ni serius. Ini last lah kak. Jawapan dia kena jujur, pendek, simple, yes or no je. Untuk yang ke depan lah kak adakah akak masih lagi akan bekerjasama dengan bekas suami akak? Kita profesional, Falik. Kalau rezeki Allah tu meletakkan di situ, kita kena hargai rezeki Allah lah. Itu saja. Maksudnya tak ada masalah lah kak. Sebab kita sama-sama bekerja. Kalau perlu. Tak perlu tak payah. Pendek kan? Pendek. Betul kak. Sebab saya pun sebenarnya takut tanya soalan tu. Terima kasih semuanya.